What's up bro dan sis yang tengok video ni? Aku agak sedih sebenarnya. Patutnya video kali ni aku akan buat satu unboxing produk dan aku akan review produk tu dalam masa 5 minit. Lepas tu aku akan buat giveaway. Company tu dah janji nak bagi aku 2 unit dan satu unit tu aku plan nak buat giveaway untuk korang dan satu lagi aku simpan lah. So pasal tu dia minta aku buat unboxing dan short review depan kamera dekat awal-awal video channel Hazwan Shah Wrestling ni. Tapi apa yang terjadi bila aku buat tadi, korang layan lah klip yang aku nak bubuh lepas ni. What's up bro dan sis yang layan video ni? Hari ni kita ada siri baru. Siri iaitu wrestling ke unboxing. Tipu je, tapi korang kena layan lah aku unboxing video ni. Ambil masa dalam 5 minit, kira aku buat short review. Kenapa? Sebab company yang hantar produk ni, dia minta aku buat 5 minit tu lah. Barulah dia bagi aku extra satu untuk buat giveaway dekat korang semua. Jadi, inilah giveaway pertama channel Hazwan Shah Wrestling. Lepas aku dah buat short review pasal produk ni nanti, aku akan bagi tahu korang macam mana korang nak menang giveaway ni. Dan lepas tu barulah kita cerita pasal Ultraman Undertaker, watashi no namae Hazwan Shah bebe, hashtag bukan Zizan, Mr. Palatau. Untuk yang selalu duk tanya, aku ni darah campur ke, aku ni mix ke? Yes, aku Aku berketurunan Uchiha. Coy. Tak nak buang masa, kita unboxing terus apa yang ada dalam kotak ni. Pisau ni aku beli kat Shopee. Kalau korang nak beli juga, link ada dekat ruangan description kat bawah. Tak silap aku RM3, RM4, RM5 macam tu je. RM3, RM4, RM5. Aku pun tak ingat berapa. Macam aku cakap tadi, aku berketurunan Uchiha. Tengok cara aku pegang pisau ni pun dah tahu. Damn, macam mana nak potong. Wih. Jangan main dengan pisau. Kalau tak nak beli pun tak apalah. Aku tak jadi lah bubuh link kat bawah. So, apa yang ada dalam parcel tadi, hanya ada satu unit saja barang yang aku patut buat review tu. Dan patutnya, macam aku cakap tadi, dia kena bagi 2. Sebab satu untuk korang as a giveaway dan satu untuk aku simpan. Sekarang ni aku dah email diorang. Harap diorang hantar satu lagi. Kata kalau diorang tak hantar satu lagi, aku tak tahulah diorang akan ambil balik unit yang aku ada tu ke tak. So, kita tengok macam mana. Itulah, memang turn off gila. Aku ingat video kali ni dah boleh jadikan video giveaway untuk korang. Tapi haram. Kata kalau korang dah ternampak barang apa tadi ataupun brand apa tadi, itu rezeki korang lah. Kiranya korang dah dapat hint lah barang apa untuk giveaway akan datang. Kalau barang tu dah tak ada, aku try lah cari barang lain untuk jadikan giveaway pula. Sebabkan aku dah tak perlu letak link barang tu dekat ruangan description kat bawah ni untuk video kali ni. Jadi macam biasa dekat ruangan description ada 2 link, satu Lazada, satu Shopee yang jual baju WWE. Kalau korang nak tahu design apa, korang kena tekan terus link tu. Dan kalau korang tak subscribe lagi channel Hazwan Shah Wrestling, make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Korang pun boleh follow IG aku, Hazwan_Shah. Aku nak jawab dulu soalan yang korang pernah hantar dekat DM aku. Tapi buat masa ni, untuk yang baru hantar, aku terpaksa stopkan sebab waiting list. Macam aku pernah cakap sebelum ni, memang banyak ada dekat 30 lebih lagi soalan yang dekat DM yang aku tak jawab. Dan ini bukan soalan Q&A lah. Patutnya video kali ni aku memang plan nak buat Q&A part 2. Tapi sebab kita dapat news pasal Undertaker ni kan, jadi aku plan untuk buat news ni dulu. Dan next video, kata kalau tak ada big news ke apa ke, aku akan buat Q&A part 2. Dan aku harap juga time tu barang giveaway dah sampai. Soalan daripada Syahils. Tanya, Undertaker kat WWE lagi lama dari John Cena, tapi kenapa Cena banyak pegang world title dari Undertaker? Pada mulanya, apa yang aku fikir sebab John Cena ni face of the company. Undertaker ni, walaupun dia dah kira legend ke apa kan, dia tak pernah macam dijadikan face of the company macam Stone Cold, The Rock, Hulk Hogan, John Cena dan Roman Reigns. Tapi dia sentiasa ada dan ramai orang minat dia dan dia consider legend lah. But orang macam tak letak dia as face of the company. Tapi
Bila aku fikir balik, sebenarnya bukan sebab tu dia tak pegang champion lagi banyak daripada John Cena. Tapi bagi aku, yes, betul, Undertaker sangat lama dalam WWE. Aku rasa dia debut time aku tak lahir lagi. Dan John Cena, saya ingat aku dia debut time tu aku memang dah besar. So macam pelik lah kenapa Cena lagi pegang banyak world title kan. Tapi kalau tanya aku, memang the only reason yang aku boleh bagi dan aku rasa kenapa John Cena pegang banyak sangat WWE title, storyline lah. Sebab kalau storyline time tu memang Vince ataupun tim kreatif kata John Cena kena menang, dia kena pegang champion, sebab lepas tu nak feudkan dia dengan The Rock untuk WWE champion ke, feudkan dia dengan orang ni ke, ataupun dia yang akan kalahkan orang ni untuk WWE champion ke. Yes, memang sebab storyline je lah yang aku rasa logik untuk nak jadi jawapan dekat sini. Ramai gila budak-budak yang suka John Cena dan mungkin WWE nak create satu karakter yang macam ala-ala superhero sikit ataupun role model. Macam Undertaker ni susah sikit nak jadi role model. Kalau dia jadi role model nak tunjuk apa kan? Korang kena mati dulu baru korang boleh gempak wrestling macam dia kan? Baru korang boleh berjaya dalam hidup kalau korang mati dulu. That man, pada hari Isnin waktu Malaysia, bila episod The Last Ride yang last kali ni dah keluar, ending dia bagi tahu Undertaker sendiri yang cakap lah yang at this point the cowboy really rides away kan. So memang dia bagi hint yang dia retire. Lepas tu WWE punya Instagram pun macam dah kata thank you Taker, macam kira macam dah nampak official yang dia betul-betul bersara lah. Sekarang ni memang social media semua duk ada hashtag thank you Taker apa semua, memang kita dah nampak dan kita dah boleh macam confirm yang Undertaker akan bersara. Tapi korang kena tahu satu benda dulu. Dia bagi tahu, dia ataupun dia ada macam ada bagi hint kalau Vince ada apa idea ke apa ke yang memang nak Undertaker terbabit sama ke, Undertaker kata yes, mungkin dia akan terlibat, mungkin dia akan datang balik, never say never semua tu. Jadi walaupun kita sekarang ni dah ramai duk kata Undertaker dah bersara ke apa, first kali korang kena tahu ada kemungkinan yang Undertaker akan datang balik. Tapi benda ni normal lah kot, Edge datang balik. Tapi Edge ni sebab dia terpaksa retire dulu dan kali ni dia nak retire dengan apa, dia punya terma dia sendiri. Shawn Michaels retire datang balik. Aku rasa selagi ada deal WWE dengan Saudi Arabia ni, siapa je boleh datang balik. Goldberg tak pernah announce dia retire kan. Tapi itulah, tak mustahil one day kalau WWE Saudi Arabia bagi duit banyak gila dan dia kata nak Undertaker muncul ataupun squash match sesiapa kan, dan benda tu akan berlaku. Tapi buat masa sekarang ni tak apalah, kita hargai Undertaker dan dia pun kira dah nampak macam official yang dia ni dah kata dia bersara. Video kali ni aku tak ada nak cerita sejarah Undertaker ke apa, sebab yang tu aku dah pernah buat dekat ML Studio. Link video aku akan letak dekat ruangan description kat bawah, tapi bukan video dekat YouTube sebab video cerita pasal Undertaker dekat ML Studio yang kat YouTube ni tak silap aku dah kena copyright. YouTube dah turunkan video tu, so tak boleh tengok. Link yang aku letak kat bawah ni adalah link Facebook, video kat Facebook. Korang tekan je, korang boleh layan video tu dekat ML Studio. Tapi dalam video ni aku nak share aku punya opinion ataupun pendapat aku dan apa yang aku rasa dengan retirement Undertaker dengan cara yang macam ni dan dekat masa yang macam ni. Aku mula share dulu pasal yang masa tu lah. Adakah sekarang masa yang sesuai untuk Undertaker bersara ni kan? 50-50. Kenapa aku kata 50-50? Sebabnya 50 tu sebab dulu aku pernah cakap aku memang nak Undertaker ni bersara. Walaupun ada ramai fans masih lagi rasa aura Undertaker ni, to be honest aku dah tak rasa. Sebab apa? Kualiti perlawanan Undertaker atas gelanggang sekarang memang sangat teruk dan benda tu je dah mencacatkan reputasi Undertaker. Lagi-lagi bila dia lawan Goldberg. So dekat situ aku dah rasa macam, bila nampak Undertaker aku rasa macam cukup lah kot. Aku dah tak rasa macam Undertaker dah tak rasa macam tu dah. Sebab ability yang dia ada sekarang ni, aku tak salahkan dia sebab memang faktor umur dia dah tak boleh perform. Tapi bila dia still cuba nak perform, aku respect benda tu. But enjoyment yang aku dapat tu tak seperti yang dulu lah. Dulu Undertaker tapi sekarang Undertaker macam match mesti tak sedap kan. So itu ada 50-50 yang aku rasa timing dia tu patut retire sekarang tu. 50 tu aku rasa yes. Tapi untuk 50 yang sebelah lagi, aku rasa macam let lu, jangan bersara dulu, tunggu dulu. Kenapa aku dah rasa macam tu? Sebabnya sekarang ni aku tahu WWE betul-betul perlukan rating dan tak dapat nafikan Undertaker ni adalah rating. Dia muncul
rating mesti ada naik sikit. Tak banyak, mesti ada naik juga. Lagi-lagi WWE sekarang tak boleh buat duit daripada jualan tiket kan. So aku rasa mungkin diorang kena simpan dulu Undertaker ni. Dan satu lagi sebab juga, WWE sekarang ni tengah rancak ataupun macam nampak enjoy ataupun tengah suka buat movie match. Dekat sini je aku rasa dengan keadaan Undertaker yang sekarang ni, dekat sini dia boleh nampak menyerlah. Jadi yes, Undertaker aku rasa ada 50, aku rasa tu dia tak patut retire dulu. Gunakan Undertaker ni untuk semua movie match yang WWE boleh buat yang melibatkan Undertaker kan. Buatlah lawan sesiapa pun, buatlah lagi, try buat lagi epic daripada lawan AJ Styles kat WrestleMania tu. Aku rasa buat masa ni, selagi tak ada orang tak ada penonton dekat keliling gelanggang yang genuine penonton bukan penonton yang budak-budak NXT yang dia pakai ni, tak, yang penonton yang asli, yang tulen. Selagi tak ada tu, pakai dulu. Once dah ada, once dah boleh berlawan kat atas gelanggang, dah tak perlu movie match ni, dan yes, time tu barulah Undertaker bersara. So dari segi masa 50-50, yes and no. Tapi kalau Undertaker sendiri yang nak sekarang, siapa lah kita nak halang kan. Kita kena faham lah juga kot, untuk umur yang macam dia, kita tak tahu faktor kesihatan dia macam mana kan. Dia boleh bekerja lagi ke, atau kena banyak berehat ke. So aku tak nak cakap banyak, tapi tadi tu hanyalah pendapat aku sahaja. Kata kalau Undertaker ni sihat, dia tak ada apa-apa masalah, dia memang free je, dia happy je kalau nak teruskan lagi, tak perlu retire ke apa kan. So hanya pendapat. Dan satu lagi persoalan, okey ke Undertaker retire dengan cara yang macam ni kan? Patut ke dia retire macam ni? Cara yang macam mana? Dekat dia punya series yang The Last Ride tu, last episode dekat ending dia bagi tahu yang this time dia really go away lah. So cara yang macam tu aku faham kalau WWE buat macam tu, sebab mungkin dia nak buat ending Undertaker ni, ending yang tak buat Undertaker ni nampak lemah. Last match dia pun buat dia nampak kuat, fit, ataupun kena dengan legacy yang Undertaker bawa kan. So aku faham lah, dia nak jaga nama Undertaker, reputasi Undertaker, nak bagi nampak macam wah Undertaker kot, kau tak boleh nak bagi dia kalah, pergi pun nampak hebat je. So tak ada masalah kalau WWE buat macam tu. Tapi aku sendiri, aku lebih prefer untuk Undertaker kalah dengan someone dekat retirement match. Contoh macam dia lawan Shawn Michaels lah. Shawn Michaels kalah dengan Undertaker dekat dia punya retirement match. Dan Undertaker, aku expect benda yang sama. Ada satu retirement match untuk dia. Masa terdekat ni mungkin SummerSlam lah paling sesuai. Tapi the best is bagi aku Survivor Series, sebab dia debut dekat Survivor Series, ataupun WrestleMania, sebab dia memang orang kenal kat WrestleMania sebab streak kan. Dia punya rekod kat WrestleMania tu sangat baik. Tapi nak tunggu Survivor Series atau WrestleMania tu macam lama sangat. So katalah SummerSlam, dia kena ada dia punya retirement match, dan harapnya time tu dah ada genuine penonton kat keliling gelanggang, dan dia kena overkan satu superstar ataupun musuh di atas gelanggang tu lah. Sebab bila contohnya sekarang aku tengok Kane kalau dia datang, dia akan asyik kalah dengan bakat-bakat baru, sebab nak menaikkan bakat-bakat baru ni. So aku expect Undertaker pun buat benda yang sama. Walaupun aku faham WWE mungkin tak nak buat dia nampak lemah, nak cantikkan dia punya ending dia ke apa kan. Tapi still aku rasa sayang lah, boleh develop satu karakter tu, boleh angkat satu karakter tu jadi satu karakter yang over dengan crowd, sebab dia adalah lawan terakhir Undertaker. Tapi karakter tu kena pilih betul-betul juga. Kalau kau letak Baron Corbin, kau letak Roman Reigns lagi, kau letak orang-orang yang tak sesuai, memang kena buat cerita dia kan. Dan kalau tanya aku rasa, ikutkan sebelum ni aku rasa memang elok The Fiend lah. Tapi bila The Fiend dah kalah dengan Goldberg dekat Saudi punya event tu, aku rasa macam dah tak nak The Fiend. Aku nak Finn Balor Demon Finn Balor ni yang jadi orang kalahkan Undertaker dan buat Undertaker ni bersara. Sebab Demon Finn Balor ni still undefeated. Dan cerita pasal perlawanan Undertaker ni, last match dia adalah dekat WrestleMania yang lepas, Boneyard match lawan dengan AJ Styles. Aku tak berapa setuju yang AJ Styles ni merupakan opponent terakhir Undertaker lah. Aku bukan nak menjatuhkan AJ Styles, bukan aku nak kata aku tak suka AJ. Aku suka AJ Styles. Aku serius, aku dulu time dia kat TNA lagi lah, aku punya one of favourite wrestler juga. Tapi untuk apa yang AJ Styles dah buat dekat dalam WWE dan dia jadi opponent terakhir Undertaker, aku tak berapa setuju lah. Pasal tu tadi aku still prefer Undertaker ada retirement match instead of announce macam ni. Dan musuh dia tu sebolehnya dan sebaiknya adalah Demon Finn Balor, ataupun kalau tak pun The Fiend lah. Still aku okay lagi kalau bagi The Fiend. Bayangkan kalau Finn Balor Demon ni
kalahkan Undertaker, dan lepas tu macam mana crowd ataupun fans akan invest dekat karakter Demon Finn Balor tu kalau WWE boleh booking dengan baik. So kat sini, even kalau Finn Balor kalahkan Undertaker tapi lepas tu WWE tak pandai booking Finn Balor pun, no point juga. Aku jawab satu lagi soalan yang korang tanya dekat DM Instagram aku, soalan daripada Muhammad Syahrizan Amrullah. Saya selalu tengok match otai-otai ni bila buat comeback dekat ring, kenapa match diorang selalu pendek-pendek je? Promo dah gempak tapi match selalu sekejap. Lagi-lagi bila rematch. Dan soalan kedua, kalau bagi rate 10/10, berapa abang bagi kepada Roman Reigns, and why abang benci sangat dekat dia? Dia superstar yang berani ikut and tak cakap kosong lah. Pendapat je bang. Hahaha, stay safe juga. Dan aku jawab dulu soalan yang otai-otai ni buat comeback dekat ring. Okay, promo memang gempak sebab makin tua dia pun aku tak rasa akan efek pada mic skill diorang. Tapi kenapa match diorang sekejap-sekejap? Macam Brock Lesnar, aku rasa memang dia dibayar untuk apa? Tak muncul banyak sangat. Dia memang nak kerja senang. Dia nak happy, dia datang, lawan sekejap, lepas tu dia balik, and then dia dapat duit tu. Aku rasa Brock sebab tu lah. Tapi macam Goldberg ke ataupun superstar yang lain, lebih kepada diorang ni masalah injury ataupun tak fit, ataupun macam dah tak boleh lawan lama sangat lah. Especially Goldberg Goldberg tak silap aku, dia memang tak boleh berlawan lama atas gelanggang. Pasal tu match dia sekejap. Selain daripada tu, otai-otai lain aku tak rasa match diorang tu sekejap sangat lah. Dan untuk soalan Roman Reigns berapa 10/10 semua tu kan, kenapa aku tak suka dia, aku rasa benda ni aku dah jawab banyak kali dah. Boleh tengoklah dekat video-video yang lepas. Penat dah nak jawab soalan ni sebab kalau aku jawab dapat dislike. So itu saja untuk video kali ni. Be a cool guy by bagi thumbs up dekat video ni. I'll see you guys again in the next video.